Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa lagi hari ini untuk kita sama-sama sambung kita punya pengajian kuliah perjalanan hidup 4 Khalifah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak benda yang berlaku dalam seminggu dua ni, antaranya sebagaimana kita semua tahulah, tidak dibenarkan untuk buat perhimpunan. Maka dengan itu, inilah sahaja yang kita boleh buat, itu kuliah dengan cara online. Ini first time saya buat kuliah secara online. Dia pelik sikit sebab tak ada orang duduk kat depan meja kosong. Ala kulli hal, kita buatlah dekat mana kita boleh buat. Mudah-mudahan kita dapat sedikit sebanyak ambil manfaat dan juga iktibar daripada sirah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita nak baca. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, dalam kelas yang lepas kita telah membincangkan dengan panjang lebar tentang peperangan yang berlaku di zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan penghujungnya kita juga telah ceritakan bagaimana kisah kewafatan ataupun Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia. Jadi hari ini kita sambung bab seterusnya. Bab seterusnya adalah berkaitan dengan khalifah yang kedua ataupun Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sebelum kita cerita dengan panjang lebar tentang apa yang berlaku di masa Sayyidina Umar, sebelum kita nak cerita dengan panjang lebar, saya ingat sesi hari ini kita khususkan untuk bercerita sedikit tentang Sayyidina Umar, pengenalan kepada Sayyidina Umar. Jadi pengenalan ni, kebanyakan perkara yang kita nak cerita, kita dah cerita dahulu dalam kelas sirah kita yang panjang, dan juga sebahagian daripadanya kita dah cerita ketika bincang tentang bab Sayyidina Abu Bakar. Jadi saya akan ringkaskan sedikit sebanyak tentang siapa dia Sayyidina Umar, sebelum kita cerita dalam kelas yang akan datang tentang apa yang berlaku di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Baik, yang pertama, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ataupun namanya Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Qurat bin Rizar bin Adi bin Ka'ab. Jadi itu nama dia lah, nama dia panjang, yang kita pun tak tahu, tak hafal nama dia. Cuma Sayyidina Umar ni, di sudut silsilah keturunan dia, Sayyidina Umar agak jauh berbanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Bani Kilab bin Murrah. Kilab bin Murrah, anak dia nama Qusay. Kalau tuan-tuan ingat, dulu kita cerita Qusay punya anak ada 4. Abdul Qusay, Abdul Dar, Abdul Manaf dengan Abdul Manaf dengan Abdul Uzza. Kan kalau kita ingat dulu kita dah cerita dah. Qusay ni datuk nenek moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lama. Dia ada 4 anak lelaki. 2 dia bagi nama Tuhan, kan? Abdul Uzza dengan Abdul Manaf, 2 nama anak Tuhan. Satu Abdul Dar anak hamba kepada rumah dia, dan yang keempat Abdul Qusay. Jadi Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan juga Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu daripada keturunan Abdul Manaf bin Qusay. Dan Sayyidina Abu Bakar juga tak jauh daripada Nabi SAW, di mana Abu Bakar daripada Bani Taim bin Murrah. Tapi Sayyidina Umar, dia keturunan dia agak jauh sikit daripada Adi bin Lu'ay. So lambatlah, jauhlah sebelum bertemu dengan nasab Nabi SAW. Jadi itu sedikit sebanyak tentang nasab Sayyidina Umar. Yang kedua,
Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana kita tahu, kisah Islam beliau adalah kisah yang paling masyhur tentang pengislaman Sayyidina Umar. Antaranya disebutkan pertama sekali Sayyidina Umar tertarik untuk memeluk Islam adalah apabila dia sedang berjalan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Al-Quran daripada surah Al-Haqqah. Dia jalan kat belakang, Nabi kat depan, Nabi pun baca Al-Haqqah mal-Haqqah wama adraka mal-Haqqah kazzabat Thamud wa 'adun bil qari'ah. So bila Nabi baca, dia dengar di belakang dan dia tertarik dengan bacaan Nabi. Sebab susunan rantaian kata yang menarik. Al-Haqqah, peristiwa yang betul-betul akan berlaku. Mal-Haqqah, apakah peristiwa yang akan berlaku tu? Wama adraka mal-Haqqah, tahukah kamu apakah itu Al-Haqqah? Kemudian kazzabat Thamud wa 'adun bil qari'ah, sesungguhnya Thamud dan juga 'Ad dahulunya telah mendustakan hari kebangkitan. Maksud dia bagus dan susunan ayat juga bagus. Bila Sayyidina Umar dia dengar, dia bagi perhatian Nabi baca ayat ni, akhirnya tertarik di dalam jiwa dia apa perkataan yang diucapkan oleh Muhammad ni, sangat cantik. Lalu Nabi SAW sampai ke ayat di hujung surah Al-Haqqah, innahu laqawlu rasulin karim, sesungguhnya ini adalah perkataan seorang rasul yang pemurah, yang karim. Umar kata, yang ni sekadar ucapan ahli syair. Dalam jiwa dia lah, dia cuma sebut dalam jiwa dia, dia tak habaq. Dia kata perkataan ni adalah perkataan ahli syair. Susunan dia cantik dan dia telah mensihir aku, bagi aku macam terikut perkataan ini. Lalu ayat seterusnya yang Nabi SAW baca adalah wama huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Ini bukanlah perkataan ahli syair, amat sedikit di antara orang-orang yang beriman dengannya. Lalu Umar dia rasa pelik. Dia duk fikir, kata ni mungkin perkataan ahli syair. Tiba-tiba ayat lepas tu kata wama huwa biqauli syair. Ini bukan perkataan ahli syair. Lalu Umar kata kalau macam tu mungkin ni perkataan bomoh lah kot. Bomoh boleh tahu apa yang ada dalam hati orang. Maka ayat seterusnya dalam surah Al-Haqqah, Allah Ta'ala kata wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun, dan ini juga bukan ucapan kahin. Kahin ni maknanya bomoh. Ini bukan perkataan bomoh. Qalilan ma tadhakkarun, amat sedikit orang yang mengambil i'tibar. Kemudian Allah kata tanzilum min rabbil alamin, sebenarnya ucapan ini adalah ucapan yang diturunkan daripada Tuhan sekalian alam. Kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia jalan belakang Nabi, dia dengar Nabi baca surah Al-Haqqah. Bila sampai peristiwa ni, kata Umar, fa waqa'a fi qalbil Islam kull mawqi'in, maka dengan itu Islam telah masuk dalam setiap cabang-cabang di dalam jantungku. So itu yang pertama, peristiwa pertama. Peristiwa kedua, Islam Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu adalah peristiwa yang kita semua tahu, masyhur. Satu hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia tengah berjalan untuk nak pergi serang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika itu dia jumpa satu orang lelaki di jalan. Dia jumpa satu orang lelaki dan dia tanya kepada lelaki itu. Lelaki itu tanya kepada Umar, "Apa yang kau nak buat wahai Umar?" Kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia nak pergi serang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki itu kata kat dia, "In kana al-haq fi ghairi dinika." Macam mana kalaulah ditakdirkan kebenaran tu bukan di atas agama engkau? Yang kau ikut ni tak benar. Umar kata, "As-sabauta? Adakah engkau pun sama pergi ikut ajaran baru yang Muhammad bawa ni?" Lelaki itu kata, "Aku ada khabar yang lebih mengejutkan engkau daripada itu." Lelaki itu kata kat dia lah, sebelum tu engkau nak pergi serang Muhammad, kau ingat apakah Bani Zuhrah dan juga Bani Hashim akan biarkan kau untuk serang dan pukul Muhammad? Dia pun tak akan biarkan. Sebab kita ada cerita dulu, budaya jahiliyah, mereka ni sangat kuat mempertahankan kabilah.
Bani Zuhrah daripada Aminah ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bani Hashim bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kata kat dia, takkanlah kalau hang nak pergi serang Muhammad, Bani Zuhrah dengan Bani Hashim, kedua-dua ni nak duduk diam biarkan hang serang Muhammad. Aku ada khabar yang lebih ajaib daripada tu. Kata lelaki itu kepada Umar, sesungguhnya hang punya adik dengan hang punya adik ipar, mereka tu telah masuk Islam. Lalu Umar ketika dia mendengar peristiwa tu, dia terkejut. Macam mana orang daripada dalam rumah Umar sendiri boleh masuk Islam? Lalu Umar balik ke rumah. Bila dia balik ke rumah, dia dengar suara orang membaca perkataan yang ajaib lah, perkataan Al-Quran yang tidak dibaca. Masa tu mereka baca Al-Quran pun sembunyi-sembunyi, tak mau bagi orang dengar. Khabbab ketika tu berada di rumah adik Umar, mengajarkan dia Al-Quran. Kalau Umar masuk, dia bertanya kepada adik dia dan adik ipar dia. Khabbab masa tu dia pergi sembunyi dekat di sebalik tirai. Umar tanya kepada mereka, apa perkataan yang hampa baca tadi yang aku dengar tu? Adik dia kata, tak ada apa. Kami sekadar tengah bercakap-cakap, bercerita lalu engkau datang. Umar kata, wallahi kadzabt, tipu. Ada perkataan lain yang kau ucapkan. Apa yang kau ucapkan tadi? Adik dia kata, tak ada apa. Lalu dia paksa mereka dan dia pukul adik ipar dia. Dia pukul. Adik ipar dia kata dekat dia, ya Umar, in kana al-haq fi ghairi dinika. Wahai Umar, cuba hang fikir sikit. Kalaulah kebenaran ni bukan di atas jalan hang, yang hang ikut ni salah. Apa pandangan hang? Lalu Umar terus pukul adik ipar dia. Ketika tu adik perempuan dia datang untuk nak selamatkan suami dia, untuk tahan Umar daripada terus pukul suami dia. Umar dengan tak sengaja dia pun tertepis dengan tangan dia sehingga kena muka adik perempuan dia dan adik perempuan dia pun menangis. Berdarah, luka muka dia. Ketika muka adik dia luka, masa tu barulah Umar tersedar yang dia ni dah macam melampau. Dia punya tindak balas melampau sangat. Lalu dia nampak mushaf dan dia minta dekat adik dia, bagi dekat aku lembaran kertas yang aku nampak ni, bagi dekat aku nak tengok. Adik dia kata tak boleh, kerana perkataan ini adalah Al-Quran dan engkau adalah najis. Sebelum tu adik dia dah mengakulah dia masuk Islam. Ketika selepas Umar pukul dia pun tak tahan. Dia kata, ya Umar, in kana al-haqq fi ghairi dinika. Wahai Umar, macam mana kalau kebenaran itu bukan berada di atas agama engkau? Dan dia mengucap, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi yang sebelum tu. Kemudian Umar minta, bagi dekat aku mushaf. Kertas yang kamu duk baca tu bagi dekat aku. Adik dia kata tak boleh kerana engkau najis. Umar minta juga, adik dia kata kalau nak ambil mandi dulu. Bersihkan diri hang, mandi. Dan kemudian ambil wuduk. Lepas tu baru aku bagi dekat hang. Kalau tidak aku takkan bagi dekat hang lembaran kertas yang aku duk baca ni. Umar pun dia mandi. Kemudian dia ambil wuduk. Sebelum tu kan selingan sikit saya nak cerita. Mushaf ni benda yang dihormati. Mushaf Al-Quran ni dihormati daripada zaman jahiliyah lagi. Jadi para sahabat Nabi SAW, mushaf tu mereka jaga. Walaupun masa tu lembaran kertas bukanlah tulis Al-Quran penuh. Beberapa ayat sahaja yang duduk dalam satu lembaran. Tetapi apabila Al-Quran ditulis di dalam satu kertas ataupun satu kulit dan sebagainya, mereka jaga dan mereka sayang. Mereka tak bagi orang-orang yang kotor untuk sentuh Al-Quran. Umar pun pergi mandi, Umar ambil wuduk, kemudian dia pegang mushaf tu dan dia baca. Surah yang dia baca, Taha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidaklah menurunkan Al-Quran untuk memenatkan ataupun memerikkan engkau wahai Muhammad. Illa tazkiratan liman yakhsha. Melainkan semata-mata peringatan kepada orang yang takutkan Allah. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Diturunkan daripada Tuhan yang menciptakan bumi dan juga langit yang tinggi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sesungguhnya Ar-Rahman beristiwa di atas arash. Bila Umar baca ayat dalam surah Taha, Umar kata, ini bukan perkataan manusia. Manusia tak boleh ucapkan perkataan ini. Jadi bila nampak macam Umar ni dah mula tertarik dengan Islam, macam gaya nak masuk Islam, ketika itu Khabbab radhiyallahu anhu dia keluar daripada tempat persembunyian dia.
Dia sembunyi belakang tirai, dia pun keluar. Lalu Khabbab kata, "Ya Umar, aku merasakan mungkin betul lah doa Nabi SAW pada hari Khamis lepas tu kena dekat engkau." Umar tanya kepada Khabbab, "Apa doa Nabi?" Kata Khabbab, "Sesungguhnya Nabi Muhammad telah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi rajulain bi ahabbi hadaini rajulaini ilaika, Umar bin Al-Khattab atau bi Abi Jahal bin Hisham." Kata Khabbab, Nabi pernah berdoa, kami dengar, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu daripada dua orang ini yang paling engkau sayang." Sama ada Umar Al-Khattab ataupun Abu Jahal ibn Hisham. Abu Jahal ibn Hisham. Ketika tu sebab ancaman terlalu kuat dan dua orang ni sangat dominan dan sangat kuat serang Islam. Nabi SAW berdoa, "Ya Allah, bagilah salah seorang daripada dua orang ni memeluk Islam." Kata Khabbab, "Doa Nabi ni mungkin kena kepada engkau, wahai Umar." Lalu Umar pun dia tanya kepada adik dia dan adik ipar dia dan juga Khabbab, "Kalau begitu, tunjukkan kepada aku di mana Muhammad." Dan diceritakan kepada Umar sekian-sekian tempat, kalau hang akan jumpa Muhammad di sana, dia pun pergi. Apabila Umar pergi, ini dalam hadis lain diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Apabila Umar pergi ke tempat tu, para sahabat duduk di dalam rumah. Ceritanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tanya kepada Umar, "Kenapa orang panggil hang Al-Faruq?" Umar ceritalah, ni cerita dia. "Ketika aku pergi tu 3 hari sebelum tu Hamzah masuk Islam. Sebelum tu tak ada gangster masuk Islam lagi. Yang masuk Islam sebelum tu semua orang baik-baik lah. Orang yang sopan santun, hamba abdi yang lemah, orang yang apa orang kata, yang ada kedudukan yang tinggi, yang cakap pun kemas, baik-baik. Gangster tak masuk Islam. Sehinggalah Hamzah masuk Islam." Kata Umar, "Lepas 3 hari Hamzah masuk Islam, aku pergi ke rumah yang Nabi SAW berada di situ." Umar pergi, dia pun ketuk pintu. Dia ketuk pintu, aku Umar datang. Lalu banyak para sahabat yang tengah duduk di dalam rumah tu, mereka pun semua risau sebab yang datang ni adalah Umar. Bukan orang biasa, dan Umar ni dikenali di kalangan Arab Jahiliyah sebagai orang yang kasar, yang keras, yang dia buat sesuka hati je. Kalau dia nak pukul orang, dia pukul. Lalu dia ketuk pintu, yang Nabi ada dekat dalam, dia kata, "Buka pintu, Umar yang datang." Sahabat duduk diam-diam fikir, apa kita nak buat ni? Nak buka ke? Nak duduk buat tak tahu. Nak duduk diam-diam. Hamzah radhiyallahu anhu tanya kepada mereka, "Ma lakum?" Pasal apa hampa pelik sangat orang nak ketuk pintu? Pasal apa nampak macam pelik duduk bincang dalam satu kumpulan? Kata mereka, "Kami pelik duduk bincang ni, ajaibnya sebab yang datang ketuk pintu ni bukan sebarang orang, bukan orang biasa. Yang datang ketuk adalah Umar." Kata Hamzah radhiyallahu anhu, "Wa Umar." Hamzah kata, "Habis tu kalau Umar apa masalah dia? Apa beza Umar dengan orang lain?" Macam itulah maksudnya. Kata Hamzah, "Iftahu lahul bab, fa in aqbala qabilna minhu, wa in adbara qatalnahu." Hamzah kata, buka pintu. Buka pintu tu. Kalau dia datang dengan cara baik, kita layan dia dengan cara baik. Kalau dia datang cari pasal dengan kita, kita bunuh dia. Buka pintu bagi dia masuk. Ketika itu, mereka pun mendengar perkataan Hamzah, mereka pun buka pintu. Bila mereka buka pintu, Umar radhiyallahu anhu masuk, dan para sahabat dalam keadaan mereka yang berada di dalam rumah tu dalam keadaan tak tahu apa yang Umar nak buat. Bila Umar radhiyallahu anhu masuk, Nabi SAW pergi genggam baju Umar, pegang baju Umar, kemudian Nabi SAW bentangkan kepada dia untuk memeluk Islam dan dia masuk Islam. So itu kisah pengislaman dia yang masyhur. Bila dia dah masuk Islam, cerita dia tak habis lagi. Bila dia masuk Islam, orang pun mula cerita. Orang bertakbir dalam rumah tu, orang bergembira dan orang bercerita. Umar pun tanya dekat mereka, apa pengalaman hampa masuk Islam? Macam mana jadi ketika hampa masuk Islam? Orang pun semua cerita, kami kena pukul, kami kena seksa, kami kena tekanan dan sebagainya. Umar kata, kalau begitu, aku pun mesti kena macam hampa kena juga. Kalau hampa kena seksa, hampa kena pukul, aku tak kena, tak cia. Umar kata, aku pun mesti kena macam kamu kena. Lalu Umar keluar. Dia keluar, dia pergi ketuk pintu rumah pakcik dia. Dia ketuk pintu, bagi tahu aslam tu ataupun sabau tu, aku dah peluk agama yang hampa kata pelik tu. Agama yang tak betul, aku dah masuk agama tu. Pakcik dia pun tutup pintu. Umar pun, aku datang ni bagi tahu kata aku masuk Islam supaya hampa boleh pukul aku. Tu yang aku nak, tapi pakcik dia tutup pintu.
Umar pergi pula rumah pembesar Quraisy, dia buat benda yang sama, ketuk pintu. Umar datang, buka pintu. Dia pun buka pintu. Umar kata, sabau tu, yang apa kata agama pelik tu, aku masuk agama tu. Orang tu kata, tak masuk ke Umar. Umar kata, betul aku masuk. Dia pun tutup pintu. Umar tak puas hati. Aku main nak cari pasal tapi tak ada siapa nak bergaduh. Lalu Umar radhiyallahu anhu, dia pergi jumpa dengan Jamil ibnu Ma'mar al-Jumahi. Jamil ni zaman tu kira dia punya fungsi sound system. Suara dia kuat. Arab Jahiliah ni, di kalangan Arab Jahiliah orang kenal dia, suara dia kuat. Siapa nak buat pengumuman, pergi jumpa dia. Dia akan berdiri depan orang ramai, dia pun akan jerit bagi tahu pengumuman. Umar pergi jumpa Jamil ibnu Ma'mar al-Jumahi. Bagi tahu dekat dia, Jamil, hampir abang kat orang ramai. Kata, aku masuk Islam. Aku duduk sini, tunggu. Lalu dia pun kata, betul yang masuk Islam? Betul. Dia pun pergi di hadapan kawasan Masjidil Haram. Dia pun jerit dengan cara yang kuat. Sesungguhnya Umar telah memeluk agama yang pelik ni. Sabar Umar. Kata Umar, salah. Tapi aslama Umar. Umar telah memeluk Islam. Ketika itu ramai orang datang. Orang pukul dia lawan dengan orang daripada pagi. Dia duduk kat situ tunggu, setiap kali orang datang, orang pukul dia lawan. Sampai orang tu tak larat nak pukul dia, orang tu balik. Orang lain pula datang, pukul dia dan dia lawan. Dia cuba pertahankan diri dia. Grup tu pun balik. Grup lain datang, pukul dia dan dia pertahankan diri dia sampai dia luka teruk Umar. Kata Umar, if'alu ma bada lakum. Hampa buatlah apa hampa nak buat. Fa'ahlifu billah. An law kana 300 rajulin. An law kunna 300 rajulin. Umar kata, sesungguhnya aku bersumpah dengan nama Allah, kalaulah kami ni bilangan kami 300 orang, laqad taraknaha lakum aw taraktumuha lana. Kalau kami ada 300 orang, sama ada kami akan tinggalkan negeri ini untuk kamu ataupun kamu terpaksa tinggalkan negeri ini untuk kami. Kata Umar, apa boleh pukul aku? Apa boleh buat apa hampa nak buat? Tapi ingat, the moment aku ada 300 orang, ketika itu kita akan perang dengan perang yang sebenar-benarnya. Negeri ini kami punya ataupun hampa punya. Jadi itu dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu. Kemudian dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain. Kata Umar, ya Rasulullah, alasna 'alal haqq? Wahai Rasulullah, bukankah kita punya agama ni agama yang betul? Lepas dia dah kena pukul semua ni, dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata, bukankah agama kita betul? Nabi kata, bala. Kemudian Umar kata, fa fi mal ikhtifa. Kalau agama kita betul, kenapa kita perlu sembunyikan agama kita? Kita keluar bagi tahu ke orang kita masuk Islam. Ketika itu Umar radhiyallahu anhu keluar bersama dengan Hamzah radhiyallahu anhu di sebelah kiri dan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ramai orang Islam, mereka berjalan menunjukkan yang ini kami semua telah memeluk Islam. Dan itu antara detik pertama para sahabat mengiklankan ataupun bagi tahu dekat orang tentang keislaman mereka, bermula dengan apabila Umar radhiyallahu anhu memeluk Islam. Itu antara sedikit sebanyak kisah bila mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memeluk Islam. Dan juga kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ma zilna a'izzatan mundu aslama Umar. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, seingat saya, kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya kami menjadi kuat, menjadi tegap sejak Umar masuk Islam. Jadi itu antara fungsi dia yang berlaku ketika dia masuk Islam. Jadi ringkas, itu tentang dia masuk Islam. Yang kedua, perwatakan Umar. Umar radhiyallahu anhu adalah orang yang dia garang. Dia tegas. Dia nampak pun kuat dan memang dia kuat. Badan dia besar, dia tinggi dan dia kuat. Dia pakai satu cincin dia tulis kafa bil mauti wa'idhan ya Umar. Atas cincin dia tu tulis cukuplah kematian sebagai peringatan wahai Umar. Dia bagi peringatan dekat dia. So bila dia tengok cincin dia ada tulis kafa bil mauti wa'idhan ya Umar. Cukuplah kematian itu menjadi peringatan. Umar ni tak pernah melawak. Tak pernah gelak, tak pernah bergembira dengan orang. Dia satu orang yang sentiasa serius. Itu sikap, itu peribadi dia lah. Daripada sebelum masuk Islam lagi, sampai ketika dia masuk Islam, sampai ketika dia jadi khalifah. Dia bukan jenis orang yang suka buat lawak. Jadi, dan keluarga Umar seterusnya, kalau tuan-tuan boleh ikut buku yang kita baca ni, kita ada tentang keluarga Umar. Baik,
Antara isteri Sayyidina Umar radhiyallahu anhu adalah Zainab binti Mad'un, adik-beradik kepada Uthman bin Mad'un yang meninggal zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ini isteri dia yang first lah, Zainab binti Mad'un, daripada zaman jahiliyah. Dengan Zainab ni dia ada anak Abdullah, Abdul Rahman dan juga Hafsah. Hafsah, Abdullah, Abdul Rahman. Dikatakan Hafsah adalah anak Umar yang first. Sebab tu Umar dipanggil Abu Hafs. Jadi ini anak daripada isteri pertama dia, Zainab binti Mad'un. Kemudian Umar bercerai dengan bini dia tu, dia pun kahwin pula, dia banyaklah isteri dia kahwin. Budaya Arab ni zaman jahiliyah terutamanya, dia kahwin dan cerai ni benda biasa. Kahwin dan cerai benda biasa. Zaman kita yang kita anggap macam pelik, tak berlaku. Tapi kalau kita perasan kan, orang selalu cerita zaman tu orang tak bercerai, tapi tak betul. Tak betul. Kalau banding zaman kita lah ni dengan zaman Nabi SAW dulu, zaman tu hampir semua sahabat-sahabat utama mereka pernah berkahwin dan mereka pernah bercerai. Hampir ke semua. Jadi budaya zaman tu lah. Umar pun banyaklah bini dia kahwin, dia cerai, dia kahwin, dia cerai. Antara bini dia juga Ummu Hakim bintil Harith. Ummu Hakim bintil Harith ni asalnya bini kepada Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah mati ketika perang Yarmouk. Kalau tuan-tuan masih ingat, kelas yang lepas kita cerita bab perang Yarmouk. Perang Yarmouk yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Ikrimah mati ketika itu, dia kahwin dengan bini Ikrimah, Ummu Hakim. Kemudian dia nak kahwin dengan antaranya Ummu Kalthum bint Abi Bakar. Ummu Kalthum binti Abu Bakar. So Umar pun tulis kepada Aisyah radhiyallahu anha, beritahu Aisyah, aku berkenan kat adik hang Ummu Kalthum, tolong recommend bagi kahwin. Ummu Kalthum tanya kepada adik dia, ketika ni Umar dah jadi khalifah dah. Tanya kepada Ummu Kalthum, nak tak kahwin dengan Umar? Ummu Kalthum kata, Umar, tak nak. Kenapa tak nak? Kenapa tak nak Umar? Sebab Umar miskin. Tengok. Wallah, Masya Allah. Ini sebab Umar miskin. Kita, mana ada pemimpin orang, siapa nak tolak kahwin dengan pemimpin? Siapa nak tolak? Pemimpin. Ada harta, ada kedudukan, ada semua. Satu-satunya sebab kalau orang tak mau kahwin dengan pemimpin adalah bila pemimpin tu tua lah. Alasan dia tua. Raja kalau main Minang, ataupun Perdana Menteri main Minang. Sebab tak mau kahwin. Satu je alasan. Dia tua, tak mau. Tapi zaman tu kahwin dengan orang tua biasa. Bukan benda pelik. Ummu Kalthum binti Abu Bakar ni kata kepada Aisyah, aku tak mau kahwin dengan Umar pasal dia miskin. Dia miskin setelah jadi khalifah. Setelah jadi khalifah dia miskin. Nanti kita akan cerita panjang lah tentang bagaimana miskin dia. Aisyah radhiyallahu anha, dia pula rasa macam tak sampai hati nak abang kat Umar. Adik dia tak mau kat Umar. Lalu Aisyah panggil Amr bin Al-As. Kata kepada Amr bin Al-As, boleh tak hang adjust sikit bagi Umar tak kecil hati. Kalau lagi Umar kata budak ni tak mau kahwin dengan dia, dia tak best pula, tolong adjust. Buatlah trik apa-apa bagi Umar tak suka. Amr bin Al-As pun pergi cakap kat Umar, kata kat Umar, wahai Umar, hang nak kahwin dengan Ummu Kalthum binti Abu Bakar ni buat apa? Dia ni ada pilihan yang lebih baik. Apa kata hang batalkan niat tu, hang kahwin dengan Ummu Kalthum binti Ali radhiyallahu anhu. Ummu Kalthum binti Ali. Sebab Ummu Kalthum binti Ali ni pula, dia adalah anak kepada Ali dengan Fatimah. Jadi kalau kahwin dengan dia, dapatlah dekatkan nasab dengan nasab Nabi SAW. Kahwin dengan kira cucu Nabi SAW. Umar pun termakan pujukan Amr bin Al-As. Dia fikir, dia kata betul juga. Ummu Kalthum ni lagi bagus daripada Ummu Kalthum tu. Yang tu anak Abu Bakar, yang ni cucu Nabi SAW. Umar pun kata, okey, kalau begitu, try pergi Minang. Pergi Minang, minta kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali pun setuju. Lalu Umar pun jadilah menantu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu apabila dia kahwin dengan Ummu Kalthum. Ni kira apa? Kalau kita punya bahasa, kita bagi nama keluarga 69 lah. Tapi Arab zaman tu biasa. Keluarga 69, bila Piramli buat gambar, orang Melayu rasa pelik. Nak panggil apa? Tapi Arab, yang itulah budaya dia. Begitulah budaya mereka. Nabi SAW kahwin dengan Hafsah dan juga Aisyah radhiyallahu anhuma. Jadi bila kahwin dengan Hafsah dan Aisyah,
Umar dan Abu Bakar jadi bapa mentua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Settle satu bab. Umar, Abu Bakar, bapa mentua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab kedua pula, Uthman radhiyallahu anhu kahwin pula dengan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua orang anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang meninggal, kahwin dengan lagi seorang, settle. Uthman pula menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tambah pula cerita Umar radhiyallahu anhu ni kahwin dengan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ummu Kalthum binti Ali radhiyallahu anhu. Jadi sekarang ni Nabi Umar bapa mentua Nabi, Ali menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali juga adalah bapa mentua kepada Umar. Ni betul-betul punya pusing. Tapi budaya Arab jahiliah ketika itu dia tak ada masalah. Ini perkara biasa yang berlaku. Yang tak boleh kahwin jelas di dalam Al-Quran, selain daripada itu tak ada masalah. Itu menjadi amalan dan dilakukan di kalangan mereka. Dia tak kira, bukan macam kita. Kita punya masalah nak panggil apa? Nak panggil apa kat dia ni? Pak cik tak boleh, bapa tak boleh, mak tak boleh, anak tak boleh. Kita jadi pening. Pening sebab nak panggil apa kita tak tahu. Tapi tak ada di kalangan Arab, masalah tu tak ada. Baik, itu berkaitan dengan keluarga Umar radhiyallahu anhu. Baik. Seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga cerita tentang kedudukan Umar, kehebatan Umar. Antaranya banyak kehebatan dia. Ada bab ni, bab keutamaan Umar dalam buku ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah banyak kali mimpi tentang Umar dan menjadi isyarat tentang kehebatan Umar. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada satu hari aku duduk tidur. Kemudian ketika aku tidur, aku melihat diri aku di dalam syurga. Dan aku nampak satu orang perempuan sedang mengambil wuduk di luar satu istana. Lalu aku pun pergi tanya kepada perempuan tu, istana ni siapa punya? Hang mengambil wuduk depan istana siapa? Perempuan tu kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, istana ini li Umar bin Al-Khattab. Istana ini adalah milik Umar. Nabi tengok istana tu cantik. Nabi macam nak masuk, nak tengok dalam istana tu ada apa. Kemudian kata Nabi, fadzakartu ghiratahu. Kemudian ni dalam mimpi punya cerita lah. Aku pun teringat, Umar ni orang yang cemburu, dia kuat cemburu. Jadi aku tak masuklah tengok istana dia. Fawallaitu mudbiran. Lalu Nabi pun patah balik daripada istana tu. Nabi cerita kepada Umar, wahai Umar, ni aku jadi dalam mimpi, aku nampak istana, aku pun nak masuk, aku fikir kata hang ni satu orang yang kuat cemburu, aku tak jadi masuk. Fabaka Umar. Lalu Umar pun menangis dan dia kata, a'alaika agharu ya Rasulullah. Kata Umar, wahai Rasulullah, apakah aku nak berasa cemburu dengan kau wahai Rasulullah? Itu salah satu hadis tentang kehebatan Umar radhiyallahu anhu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan. Antaranya lagi hadis lain riwayat Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpi juga. Ketika Nabi bermimpi, Nabi kata aku minum susu. Dan aku minum susu, lepas tu keluar susu ni mengalir daripada jari-jari aku, daripada kuku keluar susu mengalir. Thumma nawaltu Umar. Kemudian aku bagi dekat Umar susu tu, aku bagi dekat dia. Faqalu, para sahabat bertanya, fama awwaltahu? Apa maksud mimpi ni? Minum susu keluar daripada kuku banyak ni. Aku bagi dekat Umar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu aku tafsirkan dengan ilmu. Umar akan mendapat ilmu yang banyak. Okay? Itu pun salah satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan Umar. Antara hadis lain juga, ni Nabi dia bagi tahu Umar duduk dalam syurga. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar, Umar dan juga Uthman. Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman naik bukit Uhud. Bila naik bukit Uhud, Uhud ni bergoncang. Bergerak, bergoncang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uthbut Uhud. Relax, duduk dan diam, jangan bergerak. Duduk kat situ wahai Uhud. Fama alaika illa nabi wa siddiq wa syahidan. Nabi kata, kerana yang berada di atas engkau sekarang ni wahai Uhud adalah seorang nabi, seorang siddiq dan dua orang yang akan mati syahid.
Jadi Abu Bakar adalah Siddiq, Nabi adalah Nabi, dua orang yang mati syahid adalah Umar dan juga Uthman radhiyallahu anhuma. Baik, seterusnya banyak hadis dekat sini, tuan-tuan boleh bacalah sendiri tentang kelebihan Umar. Satu lagi, hadis nombor 14, bagi sesiapa yang ada buku, Nabi kata, ketika aku tidur, aku melihat di dalam mimpi orang yang datang ramai-ramai pakai baju. Aku nampak ramai orang datang pakai baju. Si fulan pakai baju takat dada dia. Si fulan pakai baju panjang sikit daripada dada dia. Ada orang pakai baju sampai dia punya paha. Ada yang pakai baju sampai lutut dan sebagainya. Dalam ramai-ramai orang tu, Nabi kita aku nampak Umar. Umar jalan mai. Umar jalan mai pakai jubah labuh sampai dia sapu jalan. Lalu sahabat tanya Nabi SAW, wahai Rasulullah, apa tanda mimpi engkau ni? Maksudnya apa? Apa masalah Umar pakai baju labuh? Kata Nabi SAW, ad-din, agama. Ada orang agama dia takat ni je. Ada orang agama dia tinggi. Ada orang agama dia banyak lagi. Umar punya agama dia sapu habis. Jadi itu antara mimpi Nabi SAW. Baik, itu sedikit sebanyak tentang kelebihan Sayyidina Umar yang diceritakan oleh Nabi SAW. Bab seterusnya. Okey, berapa jam ni? Oh, lama dah. Okey, bab seterusnya. Kita nak cerita sikit tentang sifat lembut, dia duduk, bini dia marah, dia diam, dia dengar cakap bini dia. Saya tak pastilah khabar tu sahih atau tak, tapi itu kira bukan Umar lah. Kalau cerita pasal sifat Umar ni, daripada zaman jahiliah sehingga dia masuk Islam, sampai dia memperjuangkan Islam, Umar ni orang yang syadid, keras. Cuma lepas dia masuk Islam, dia punya keras tu untuk mempertahankan agama. Kata Nabi SAW, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Umat aku yang paling berkasih sayang terhadap umat aku yang lain adalah Abu Bakar. Wa ashadduhum fi dinillah Umar. Yang paling keras mempertahankan agama Allah, paling firm, kira kuat, keras adalah Umar. Apa maksud keras tu? Kalau kita baca sirah Nabi SAW, kita akan nampak banyak tempat yang Umar ni dia keras. Keras macam mana? Satu, tadi kita nampak lah macam mana dia masuk Islam. Orang masuk Islam sembunyi-sembunyi. Orang masuk Islam tak cari pasal. Dia first sekali selepas masuk Islam, dia pergi cari pasal dengan orang. Berani. Nanti kita baca sejarah zaman Umar, banyak lagi contoh lain. Yang kedua, Umar ni dia tak ada main perasaan. Dia tak ada rasa sedih melampau-lampau, feeling. Dia tak macam tu. Nak perang dengan musuh ni kawan kita dulu. Kita tangkap musuh. Okey tak kalau kita maafkan mereka, ni kawan aku. Umar tak ada. Perasaan begitu semua tak ada kat dia. Dia bukan orang yang hati koyak lah. Dia tak ada hati tisu punya orang. Ini Umar. Sebab tu bila Nabi SAW, salah satu kisah yang kita dah cerita dulu, bila Nabi tangkap 70 tawanan perang Badar. Perang first sekali Nabi tangkap 70 orang. Nabi tanya para sahabat, apa kita nak buat dengan 70 orang yang telah ditangkap? Nabi tanya Abu Bakar. Abu Bakar kata, kita duit tak berapa banyak time ni. Apa kata kalau kita lepaskan mereka, minta ganti rugi. Kita dapat duit, dia pergi balik. Abu Bakar kata, bagus cadangan tu. Abu Bakar tanya Umar, apa kita nak buat 70 orang? Umar kata, 70 orang. First time kita menang perang. Tunjukkan kekuatan. Kita dah menang. Bunuh 70 orang. Dia kata, biar betul. 70 nak bunuh. Umar kata, bunuh semua 70 orang. Umar kata, bahaya pandangan dia. Nabi SAW tak ambil pandangan dia. Pandangan dia ni bahaya ni. Tak ada kesian, tak ada apa. Bunuh semua orang, dia kata. Nabi pun pilih pandangan Abu Bakar. Pilih pandangan Abu Bakar, kita bebaskan mereka, kita ambil lah sedikit rampasan. Harta untuk ganti rugi, ganti diri mereka tu. Lepaskan mereka. Kemudian Allah Ta'ala turunkan ayat. Maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Tidak pantas bagi seorang Nabi memiliki harta, memiliki tawanan yang dilepaskan ni. Sehinggalah mereka menjadi teguh dan kukuh di atas muka bumi. Turiduna aradad dunya. Kamu mengkehendaki kekayaan dunia.
wallahu yuridul akhirah, sedangkan Allah berkehendakkan akhirah. Wallahu azizun hakim, sesungguhnya Allah Maha perkasa dan Maha penuh hikmah. Ayat ni directly Allah Ta'ala tegur Nabi SAW. Allah Ta'ala tegur Abu Bakar radhiyallahu anhu. Turiduna arada dunia. Kamu sedang memikirkan kekayaan dunia. Wallahu yuridul akhirah, sedangkan Allah berkehendakkan akhirat untuk kamu. Dalam sebahagian riwayat, bila turun ayat ni Nabi SAW menangis. Abu Bakar menangis. Umar pergi jumpa Abu Bakar. Ma you bekika? Hang menangis pasal apa? Abu Bakar tak jawab. Abu Bakar hampir tanya Nabi kalau nak tahu. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Umar kata, ma you bekika ya Rasulullah? Apa yang buatkan engkau dan juga Abu Bakar menangis? Apa yang tak kena? Nabi kata, aku menangis sebab aku pergi lepas 70 orang tu. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak apa yang disebutkan oleh Umar. So yang tu satulah, Umar ni bab perasaan dia tak ada. Betul, tak betul. Itu satu sifat dia. Yang kedua, antara nak tunjuk Umar ni dia punya keras. Umar salah satu sifat dia, Umar tak boleh bersabar di atas penipuan. Dia tak boleh terima orang tipu. Ataupun orang cakap buat benda tak betul ni dia tak boleh terima. Dia marah. Sebab tu dalam sebahagian riwayat diceritakan orang nak cakap dengan Umar, orang kena berhati-hati. The moment dia dapat detect yang cakap tipu, dia akan hentam terus. Tak betul yang cakap ni. Jadi nak cakap dengan Umar kena jaga. Orang sangat berhati-hati, tak boleh melampaui batas. Cerita okey. Kalau Umar dia fikir ada benda yang sesiapa cakap tu tak logik, tak masuk akal, dia akan serang terus. Jangan tipu. Tipu tak baik. Itu sikap dia. Nak kata dia punya tak suka orang tipu ni, dia punya berhati-hati. Sampai ada satu cerita berlaku di zaman dia dah jadi khalifah dah. Ketika itu Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia mai office Umar lah. Dia mai office ke rumah, saya pun tak tahu. Dia mai ketuk pintu Umar. Assalamualaikum. Abu Musa Al-Ash'ari datang. Sekali. Umar duduk dalam, Umar buat kerja ataupun dia tak layan lah. Dia tak layan. Abu Musa Al-Ash'ari ketuk sekali lagi. Assalamualaikum. Abu Musa Al-Ash'ari datang. Umar buat tak tahu je. Dia ketuk sekali lagi. Assalamualaikum. Abu Musa Al-Ash'ari datang. Bila dia ketuk 3 kali, Umar buat tak tahu. Umar dah benda yang dia buat, Abu Musa pun balik. Dia jalan patah balik. Bila dia balik, Umar pun pelik. Mana dia ni ketuk 2-3 kali tapi tak masuk-masuk. Umar punya kepala, hang dah ketuk, hang masuk je lah. Umar keluar. Dah tak ada orang. Dia pun jalan, dia ikut Abu Musa Al-Ash'ari, dia cari pegang Abu Musa Al-Ash'ari. Pasal apa? Tak masuk. Dia nak kata dia punya garang ni, orang tak masuk pun dia marah. Dah ketuk pintu, hang ketuk pintu pandai pasal apa tak masuk. Abu Musa Al-Ash'ari kata, wahai Umar, aku dengar ucapan Nabi SAW yang Nabi kata minta izin ni 3 kali saja. Kalau buka pintu, masuklah. Kalau tak buka, jangan masuk. Aku ketuk pintu, aku beritahu kat hang 3 kali. Abu Musa Al-Ash'ari datang. Hang tak buka pintu, aku baliklah. Umar kata, ada orang lain yang dengar hadis ni sama macam hang dengar. Umar kata, hampir balik sekarang, hampir cari, ada tak orang yang dengar hadis yang sama macam hang dengar ni? Kalau tak, aku bubuh hang, aku bantai hang, hampir cari orang. Abu Musa Al-Ash'ari pun gabra. Aku bagi tahu hadis kat Umar. Dia pergi ke suk, pergi ke pasar, cari para sahabat, minta tolong siapa sekarang ni. Aku sekian-sekian cerita yang berlaku. Umar kata, pergi cari orang yang pernah dengar hadis macam aku dengar. Kalau tak, dia bedai. Lalu dalam banyak sahabat, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia kata ke Abu Musa, aku pun pernah dengar Nabi kata macam tu, 3 kali minta izin, lepas itu balik. Alhamdulillah. Abu Musa Al-Ash'ari kata, alhamdulillah, bukan aku seorang. Hama ikut aku. Tapi Umar jumpa Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Abu Musa kata, ni aku ada saksi, nampak ni Abu Sa'id Al-Khudri pun dengar. Umar tanya, betul yang dengar Nabi kata? Betul, aku dengar Nabi kata macam yang dia abang tadi. Kata Umar radhiyallahu anhu, inni lam attahimuk. Umar kata, aku bukan tuduh hang, walakin khasyitu an yataqawwala an-nasu ala Rasulillah. Tapi aku takut orang cakap suka hati tentang Nabi SAW. Nampak? Hadis tu Abu Musa dengar betul dah. Tapi momen tu tak kena. Momen Abu Musa cakap tu sebab nak pertahankan diri dia. Mereka hampir cari ada tak orang lain yang dengar hadis sama macam hang dengar. Umar sini. Jadi itu dia cakap betul. Apatah lagi kalau cakap tipu. Umar tak terima. Umar punya garang,
dia punya keras, sampai orang kira orang takut dekat dia. Senang cerita. Dalam hadis diceritakan budak-budak perempuan duduk dalam rumah Nabi SAW. Mereka bermain dengan Aisyah, mereka bergelak, mereka berketawa, mereka bergembira, seronok, sampai Umar masuk. Bila Umar masuk, semua diam, duduk, tunduk. Kalau yang kalau ada yang pakai hijab, tarik, tutup, duduk dan diam. Umar masuk, Nabi senyum. Nabi senyum, Umar tanya Nabi SAW, ada apa ya Rasulullah? Nabi kata, tengok budak-budak ni. Tadi mereka duduk main, okey ya semua orang. Relax, main, seronok-seronok. Hang masuk, mereka duduk diam. Takut punya pasal. Umar pergi marah pula mereka. Adakah patut hampa takut dekat aku, hampa tak takut kat Nabi? Budak-budak tu kata, memanglah kami takut kat hang, tak takut kat Nabi. Hang garang, Nabi tak garang. Umar kata, hampa patut takutkan Nabi. Nabi kata, dah. Jangan cakap dengan mereka. Nabi kata, waladhi nafsi biyadihi ma laqiyaka syaitan qad salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjika. Nabi kata, Umar, hang tak payah duk marah mereka, hang tak payah duk pergi sembang dengan mereka, yang ni semua tak ada faedah, ni hang namanya cerita ni. Nabi kata, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya, kalau hang jalan Umar, syaitan takkan jumpa hang. Kalau hang lalu jalan ni wahai Umar, syaitan dia akan ambil jalan lain, tak mau lalu jalan yang sama dengan hang. So syaitan pun takut dekat dia. Bukan setakat budak-budak tadi tu. Sampai syaitan pun risaukan dia. Bismillah. Banyak lagi lah cerita tentang Umar punya kesak ni. Orang nak tanya soalan dekat dia pun orang risau. Satu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas jumpa Umar. Ibnu Abbas kata, aku nak tanyakan satu soalan wahai Umar. Setahun dah aku pendam soalan ni aku nak tanya. Umar kata, apa soalan yang nak tanya? Ibnu Abbas, Umar itu pun kena marah juga dengan Umar. Hang kalau ada soalan hang tanya, tak payah duk segan-segan, tak payah duk malu-malu. Abu Musa kena sound, Ibnu Abbas kena sound. Apa soalan nak tanya? Ibnu Abbas kata, aku nak tanya, apa yang berlaku antara Nabi SAW dengan isteri Nabi? Hafsah dengan Aisyah. Apa yang berlaku tu? Umar kata, oh cerita tu sebenarnya. Umar kata, kunna fil jahiliyah la na'uddu nisa syai'a. Umar kata kat dia, wahai Ibnu Abbas, kalau hang nak tahu kami ni, Ibnu Abbas kecil lah zaman jahiliyah. Umar kata, kami ni dulu di zaman jahiliyah, perempuan tak ada kedudukan langsung. Kami tak pandang perempuan. Falamma ja'al Islam wa dhakarahunna Allah, ra'ayna lahunna bidzalika 'alaina haqq. Sehinggalah Islam datang dekat kami, Allah bagi tu baru kami tahu yang perempuan ni ada hak yang kami kena bagi, kami ada kedudukan yang kami kena bagi, min ghairi an nudkhilahunna fi syai'in min umurina, kecuali urusan kelelakian. Urusan kelelakian, budget, perang, travel, semua ni urusan kelelakian. Ghairi an nudkhilahunna, depa tak boleh masuk campur. Yang tu kami tak boleh masuk campur. Sampai satu hari Umar kata kepada Ibnu Abbas, aku kata kat bini aku, dia marah bini dia, awak tak buat macam tu, contohlah apa-apalah, awak tak buat macam tu. Bini dia kata, kan boleh buat macam ni, cara lain. Umar dia stres, dia marah. Hang macam mana boleh menjawab aku punya perintah? Aku kalau kata macam tu lah, macam mana hang boleh bantah aku? Sejak bila pandai membantah? Bini dia kata, hang siapa Umar? Bantah hang biasalah, hang nak tahu. Nabi pun, bini-bini Nabi SAW bantah Nabi. Umar, betul ke? Betul lah, bini Nabi pun bantah Nabi. Kenapa aku tak boleh nak bantah hang? Bini dia kata, bahkan ada bini Nabi yang merajuk dengan Nabi SAW. Satu hari tak cakap dengan Nabi. Hang siapa? Kalau Nabi macam tu, apatah lagi hang? Umar dia tak ditahan. Dia kata, betul ke? Bini Nabi kata, betul. Bini dia kata, memang betul, begitulah. Kadang-kadang ada isteri Nabi satu hari tak cakap dengan Nabi, merajuk. Umar dia pakai baju dia terus keluar, dia pergi ke rumah Hafsah, tanya Hafsah, betul ke apa yang dia cerita ni? Hafsah kata, betul, memang begitu. Umar marah dia, jangan buat begini. Umar pergi jumpa pula Ummu Salamah, bagi tahu kat Ummu Salamah, betul ke hangpa macam ni dengan Nabi? Ummu Salamah kata, apa masalah hang Umar? Semua benda hang nak ambil tahu. Bini Nabi dengan Nabi apa masalah hang? Tak payah ambil tahu lah. Jadi dia keras, dia kesak. Dia keras dalam pertahankan agama Allah dan sebagainya lah. Itulah yang paling utama. Yang kedua, Umar juga selain daripada dia punya sikap yang keras dan kasar,
Umar ni satu orang yang penuh hikmah. Hikmah. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari, innahu qad kana fima madha qablakum minal umami muhaddithun. Nabi kata sesungguhnya di antara umat-umat terdahulu sebelum daripada kamu ada muhaddis. Muhaddis ni bukan orang pandai hadis. Muhaddis ni dia cakap kena perkataan dia dengan kebenaran. Wa innahu in kana fi ummati hadhihi minhum Umar bin fa innahu Umar. Nabi kata kalaulah ada di kalangan umatku ni muhaddis yang dia cakap betul, maka orang itu adalah Umar. Dia ada hikmah. Perkataan dia cantik, dia berhikmah. Sebab tu Umar kata wafaqtu rabbi fi thalath. Umar kata aku telah sama dengan keputusan Tuhanku dalam 3 perkara. 3 benda Umar kata, apa yang aku nak, yang tu Allah Ta'ala turunkan. Apa yang Allah Ta'ala nak, sama macam aku. Turun ayat Quran, sama dengan pandangan Umar. Ni satu kebanggaan lah. Umar kata 3 kali, 3 kali. Al-Quran turunkan sama macam aku cakap apa. Yang pertama, aku kata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, makam Ibrahim ni nampak macam cantik duduk di hadapan Kaabah. Limadha la nattakhidahu musalla? Pasal apa kita tak semayang kat belakang Ibrahim? Kan bagus. Sebahagian daripada manasik, Allah Ta'ala turunkan ayat, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makam Ibrahim itu tempat kamu solat. Nabi pergi habaq kat Umar. Wahai Umar, ni dia Allah Ta'ala buat turun ayat. Sama macam kata. Yang kedua, peristiwa yang kedua, satu ketika Umar pergi jumpa Nabi SAW. Umar kata, ya Rasulullah, suruhlah isteri-isteri engkau ni pakai jilbab, tutup, supaya yang duk jumpa mereka ni ada orang yang baik, ada orang hati mereka tak baik. Tengok isteri Nabi, Umar tak suka. Umar tu tak baguslah begini. Umar kata, ya Rasulullah, suruhlah mereka pakai jilbab, tutup, hijab. Allah Ta'ala turunkan ayat, ya ayuhan Nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna an yu'rafna wa la yu'thain. Allah Ta'ala turunkan ayat, wahai Nabi, bagi taulah kepada isteri kamu dan juga anak kamu dan perempuan-perempuan yang beriman agar mereka melabuhkan jalabib, jilbab mereka labuhkan. Itu lebih bagus untuk mereka dikenali dengan cara itu dan agar mereka tidak disakiti. Umar nak, Allah turun ayat. Yang ketiga kata Umar, yang ketiga apa? Sambung cerita tadi. Bila berlaku masalah antara Aisyah dengan Hafsah, Nabi duduk sebulan tak jumpa isteri Nabi. Umar datang jumpa Nabi SAW. Umar kata, ya Rasulullah, aku nak abak kat Rasulullah satu perkara. Wahai Rasulullah, andai kata Rasulullah pilih untuk menceraikan Aisyah dan Hafsah, sebab mereka dua orang bagi Nabi sikit kepala, bagi pening. Wahai Rasulullah, kalau kau pilih untuk menceraikan Aisyah dan Hafsah, sesungguhnya aku nak abak kat engkau, wahai Rasulullah, aku dengan Abu Bakar akan sentiasa bersama dengan engkau. Umar cakap macam tu. Kemudian dia kata, walaupun aku cakap macam tu, aku tak rasa Nabi tak percaya lah kot. Sebab cakap je, mungkin cakap sahaja. Tapi Allah Ta'ala nak habaq dekat Nabi, kata yang Umar cakap ni, bagi pihak dia dan juga Abu Bakar. Masa tu mereka dua orang masuk jumpa Nabi. Bukan sekadar cakap. Yang dia cakap tu memang betul dia fikir macam tu. Dia bukan cakap-cakap kosong. Allah Ta'ala turunkan ayat. In tatuba ilallah faqad sarat qulubukuma. Wahai Aisyah, wahai Hafsah, ketahuilah, in tatuba ilallah, kalau kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka Allah akan cucikan jiwa kamu. Wa in tadhaharu alaihi, kalau hampa dua orang tetap nak buat konfrontasi, nak lawan dengan Nabi, fa innallaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin. Sesungguhnya Allah adalah pendamping Nabi, demikian juga dengan Jibril dan orang soleh di kalangan mukmin. Siapa orang soleh di kalangan mukmin? Umar, Abu Bakar. So itu nak menunjukkan dia ni penuh hikmah. Ada orang mai jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah, aku buat dosa sekian, tolonglah maafkan aku. Umar marah. Umar kata, lau satara ala nafsi satarahullahu alaih. Kalau hang duduk diam-diam, tutup mulut, tak payah cerita dosa hang, Allah akan ampunkan dosa hang. Hang nak main cerita mengaku kat Nabi buat dosa, pasal apa? Itu dia Umar. Dia punya hikmah sangat tinggi. Dan antara sikap Umar juga, selain daripada dia punya kasar, selain daripada dia punya hikmah,
Omar ni satu orang yang sangat tawaduk. Nanti kita akan cerita banyak lah apabila kita masuk bab sejarah di zaman Omar. Dia sangat tawaduk. Dia punya tawaduk, siapa jadi mangsa? Aslam, Maula Umar, Aslam. Aslam ni pembantu dia. Dia punya PA lah kira. Aslam ni orang paling penat main dengan Omar. Sebab dia punya tawaduk, dia buat kerja, dia jalan, dia jumpa orang malam-malam, dia pergi siasat masalah rakyat, pergi tengok siapa ada makanan, siapa tak ada makanan, siapa tidur, siapa tak tidur, anak siapa lapar, anak siapa dahaga. Aslam lah jadi mangsa dia. Kena ikut dia pergi ke mana-mana. Dia pergi, nampak ada lampu, nampak macam cerah, orang pacak tiang lampu, dia akan pergi ke sana, tanya makan ke tak. Dengar sahaja budak menangis, dia akan pergi marah budak tu. Pasal apa biar budak-budak menangis malam-malam? Banyak kes yang kita baca dalam hadis. Sampai orang beritahu kat Umar, kami tak ada makanan. Dia, Aslam lah mangsa dia. Bawa Aslam pergi ke gudang, bawa ambil gandum dan juga minyak. Bawa di belakang ni, bukan belakang Aslam. Bukan PA yang kat barang. Omar bawa. Aslam, letak di belakang aku. Letak di belakang dia, jalan, pergi hantar makan dekat orang. Sampai orang makan. Bahkan dalam beberapa kes, orang tu maki Omar. Apa punya Omar jadi khalifah tak ambil tahu masalah rakyat. Dia senang, kami susah. Omar kata tak apa Aslam. Hang ikut aku, kita pergi ambil bunda, pergi ambil gandum. Pergi ambil makanan. Pergi hantar kat orang tu. Nah, ambil makan. Sebab tak ada makan, anak-anak tak ada makan. Dia tu kata, Omar kalau macam ni kan bagus. Omar kata kat Aslam, tak payah abang. Hang tak payah abang. Aku Omar, hang punya PA. Kita buat kerja je. Demikianlah Sayyidina Umar. Jalan-jalan jumpa perempuan nak beranak. Perempuan syarat mengandung dengan suami dia nak beranak. Malam makan tak ada. Umar, ini bukan kerja orang biasa. Pemimpin paling tinggi. Umar pergi tanya, apa masalah? Laki bini yang mengandung, syarat mengandung. Bini dia kata nak beranak, makanan tak ada. Umar kata tunggu saat. Umar balik rumah. Jumpa Ummu Kalsum. Kejut bangun malam. Bangun Ummu Kalsum. Ummu Kalsum anak kepada Sayyidina Ali, isteri Umar. Ummu Kalsum pun bangun. Ada apa? Anak pahala tak? Umar kata nak pahala. Umar ikut aku. Ikut, ambil settle bagi perempuan ni beranak. Umar duduk sembang dengan suami perempuan tu. Sampai dia dah beranak. Ummu Kalsum keluar, bagi tahu kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, bagi tahu kepada laki dia, basyirhu, bagi tahu kepada kabar gembira dapat anak. Terkejut laki perempuan tu. Amirul Mukminin. Dia dengan bini dia bagi orang beranak. Bawa makanan. Ini sifat tawaduk dan dia tak cerita kat orang pun. Dia tu Umar. Dia tu Amirul Mukminin, sampai kadang-kadang orang tertahu sendiri ataupun dalam banyak kes orang tak tahu pun, dan dia tetap melakukan kerja kebaikan. Antara perkara yang dilakukan oleh Umar, dia berjalan waktu malam, dia siasat keadaan rakyat dia. Itu dia punya tawaduk lah. Tapi dia punya keras tak hilang juga. Umar bawa tongkat. Dia lihat apa-apa kelakuan yang tak betul, dia perbam. Orang muda jalan, tunduk, Umar panggil, "Hai sini Sat." Orang muda tu mai kat Umar pukul dia. Siapa hang pukul aku, wahai Amirul Mukminin, aku ni tawaduk, aku jalan dengan tunduk. Umar kata, yang tu bukan tawaduk. Yang nak buat nampak macam lembek tak larat jalan, bisa apa? Orang pukul dia. Jadi demikianlah sedikit sebanyak tentang kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nanti kelas yang akan datang insya-Allah kita boleh sambung tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku di zaman Umar. Kalau tuan-tuan baca ni, banyaklah perkara lain. Antaranya Umar ni orang yang sangat susah. Dia tak makan kenyang. Nak lantik gubernur kan? Umar pesan kepada gubernur dia, hang nak jadi gubernur tak boleh naik kereta, tak boleh ada bodyguard, tak boleh makan makanan yang senang, pintu rumah tak boleh kunci. Nak jadi gubernur sangat, pintu rumah tak boleh kunci, no privacy. Nak terima jawatan, itu syarat. Kalau tak payah terima jawatan. Gubernur dia pun dia kira stres jugalah jadi gubernur di zaman Umar, kerana dia antara orang yang sangat tegas dan yang dia cakap tu dia buat. Dia lapar dulu sebelum untuk menjadikan orang lain lapar. Jadi saya berhenti setakat ni dulu, sedikit sebanyak cerita tentang Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lebih lanjut tuan-tuan boleh baca sampai ke muka surat 228. Ini semua cerita tentang Umar. Lepas tu nanti minggu depan kita cerita tentang sambung pembukaan kota Syam. Ada cerita tentang ta'un yang melanda Syam. Kalau sempat kita cerita dalam kelas yang akan datang. Kalau tak, kelas selepas tu. Jadi apa kita nak buat sekarang ni? Sejam saya cakap, tak ada siapa kat depan, ada cawan, ada laptop dengan ada buku. Kalau ada soalan, kita buka soalan sikit. Kalau tak ada soalan, makan-makan pun tak ada hari ni.
kita tutuplah majlis yang sunyi ini. Cik, ada soalan tak? So minggu depan kita buat yang kisah terbunuhnya Omar kan Ustaz? Tak payahlah kot, yang tu kita skip sampai hujung sekali lah. Tu skip. Yang Omar terbunuh. Maksudnya masuk bab baru terus lah. Aha. Minggu depan bab apa nama? Mana dia buku ni? Bab 239. Pengangkatan Omar menjadi khalifah. Okey. Tak ada soalan kau dah? Okay, ada soalan tak? Okey, ni tak buka mic. Siapa ada soalan? Topi buat apa? Golek kat situ. Tak ada kot lah. Tak ada soalan lah. Tak ada lah. Kalau tak ada, kita tangguh dahulu majlis kita pada hari ini. Mudah-mudahan majlis kita ni dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun nama adalah majlis, tapi semua orang ada ubah masing-masing. Tengoklah feedback nanti macam mana, best ke tak best buat kelas online ni. Kalau tak best, kita boleh berehat sekejap sampai keadaan mengizinkan. Kalau best, nanti kita boleh sambung lagi cerita tentang Umar Al-Khattab. Sebelum kita tutup, saya nak ingatkan sekali lagi, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah membantu bagi sumbangan untuk menjayakan projek kita kumpul duit untuk bantu saudara-saudara kita di Malaysia yang dalam kesusahan ni. Saya rasa target dah cukup kot, tapi kita masih lagi terimalah sahabat-sahabat yang nak bantu. Kita bantu ni pun saya rasa sahabat kita yang mengusahakan program ni tak ada apa-apa pun sebenarnya. Bukan kita bahagi sendiri kat orang yang dapat tu pun tak tahu kita bagi kat mereka. Kita akan bagi kepada NGO ni lah yang akan bahagikan kepada orang yang layak dan sanggup menerima. Antara kita sekalipun tak ada lah antara kita projek ni lah khususnya yang bagi banyak gila, dia seorang je. Semua kita seorang sikit kita bagi. Jadi kita sedikit sebanyak semua orang yang terlibat akan membantu ramai orang. Mudah-mudahan usaha yang kita buat ni dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita dapat melakukan kebaikan yang Allah Ta'ala janji kebaikan. Allah Ta'ala janji pahala. Antaranya ada hadis yang Nabi SAW yang disebutkan setiap pagi malaikat akan berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan wa a'ti munfikan khalafan. Ya Allah, bagilah ganti harta kepada orang yang berinfak dan juga hapuskanlah harta orang yang kedekut. Jadi mudah-mudahan sedikit usaha ni, saya percaya tuan-tuan banyak lagi usaha lain, bantuan lain, tergolonglah di antara perkara-perkara yang menjadikan kita layak mendapat doa malaikat di waktu pagi. Allah Ta'ala bagi harta yang lebih baik. Dan juga tergolong juga mudah-mudahan di dalam hadis Nabi SAW kata salah satu di antara kelompok yang dilindungi oleh Allah Ta'ala adalah orang yang tangan kanan dia sedekah. La ta'lam shimaluhu. Tangan kiri dia pun tak tahu apa dia sedekah. Maksudnya tak tahu langsung. Jadi saya harap mudah-mudahan usaha tuan-tuan yang sedikit ni masuklah dalam kategori yang sama. Yang kita sumbang ni nak sampai kat siapa, kita pun tak tahu. Orang yang terima tu, dia pun tak tahu duit siapa yang sampai dekat dia. Tapi kita cuba bantu, kita harap sedikit sebanyak bantuan ni memudahkan urusan orang dan dengan itu Allah Ta'ala juga bagi pahala kepada kita. Saya berhenti setakat ni dulu. Terima kasih untuk yang ikut live ni. Terima kasih juga untuk yang membantu projek yang sahabat-sahabat kita usahakan. Kita jumpa lagi akan datang, kuliah yang akan datang insya-Allah. Aqulu qawli hadha subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.